Kita tunggu. Lemak mana di sini tu? Allah. Ini. Ini pula. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Masih tak dengar ya? Sekejap Okey. Okey, lagi senang tak payah guna mic lah saya rasa. Lagi jelas suaranya. Okey, kita tunggu sementara. Kita tunggu host kita, moderator kita Nabiha. Nabiha dah ready, kita tunggu Nabiha masuk lah. Okey, dan kita akan mula sebentar lagi lah. Harapnya semua sihat, belaka. Sekejap kita tunggu moderator. Moderator masuk, kita on insyaAllah. Afifah ajak mana lagi tim PRS, tim AMA. Mana diorang ajak lagi join beramai-ramai malam ni. Kita ada tajuk best malam ni. Request daripada moderator kita. Okay, hi Kai. MVP pun ya. Okay. Muncul lagi dengan moderator. Okay. Nabiha dengar tak suara saya clear? Dengar. Okay. So saya serahkanlah dekat Nabiha untuk kita mulakan kita punya sesi buat santai dan kerjasama PRS. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana masih diberi peluang untuk kita sama-sama ikuti sesi bual santai bersama kaunselor KPM Bandar Melaka. Moga segala ilmu yang dikongsikan pada malam ini diberkati dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi pada malam ini kita bersama Madam Faizah untuk sama-sama kongsikan ilmu dengan tajuk macam mana nak jadikan hidup sangat best. Okay. Saya Nabiha sebagai moderator anda semua untuk membacakan komen dan sebarang persoalan yang timbul sepanjang sesi bual santai ini. Jadi dipersilakanlah Madam Faizah untuk teruskan sesi ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pelajar, terutamanya yang dihormati Cik Mazhar, Timbalan Pengarah Hadiwan Pelajar kita serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, sebelum kita mula ni, kita mulalah dulu dengan umul kitab lah kot, dia elok saya rasa. So, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, Nabiha sihat Sihat Alhamdulillah. Madam sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. So tak stres ke PKP ni? Tak ada, okey je. PKP 2.0. Okay, so kita teruskan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu masa mana kita nak buat hidup kita jadi best sebenarnya. Okay, ada tak kita selalu rasa yang kenapa orang buat kita macam tu, kenapa dia tu macam dengki dengan aku,
kenapa mak selalu marah? Kenapa kawan-kawan tak suka saya? Ada tak dalam pemikiran contoh Nabihah sendiri, ada tak rasa perkara-perkara macam tu? Ada madam, saya selalu rasa macam tu. Selalu rasa kan? Tapi sebenarnya kita yang setkan perasaan tu. Okay? Okay. Kita ni sepatutnya melatih diri kita untuk jadi sesuatu yang positif ataupun kita nak hidup kita best. So kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Betul tak? Kena mulakan dengan diri sendiri. Sebagai contoh, kita yang set dalam diri kita, okay, hari ni aku nak jadi macam mana? Contoh, sekarang ni kan dekat rumah kan, tengah musim PKP, lepas ni akan mula start kelas online. Okay, lepas mesti nak kena kat rumah sekarang, mesti kena tolong mak. Betul tak? Basuh pinggan, angkat baju. Banyak, apa antaranya tu? Cuba share sikit. Yang dekat chat pun boleh share apa antara yang tugas-tugasan yang kena buat bila di rumah sekarang ni. Okay, sedikit sebanyak mesti. Alah, asyik saya je, Alung tu tak buat apa pun. Asyik saya je, adik tu tak buat apa pun. Betul tak? Mesti ada fikir rasa macam tu. Asyik aku dia yang kena. Kemas rumah, Iqmal kata. Haziq pun kata, sapu depan rumah lah. Okay, macam-macam. Mesti kita rasa macam tu kan? Tapi kalau kita fikir, kalau kita terus rasa negatif, teruskan perasaan negatif tu, kita akan menimbulkan rasa marah, dendam, benci, betul tak? Tapi kita semua tak nak benda tu kan? Semua orang nak kalau boleh hidup dalam keadaan harmoni. Iqmal cakap tu. Lepas tu paling sakit hati adik saya main game je. Saya lah yang pergi basuh pinggan, tolong mak masak, contoh. Tapi sampai bila kita nak simpan perasaan dendam, marah, jealous tu. Okay? So kita kena positifkan diri kita supaya perasaan dendam, marah tu tidak melarat dan dia akan jadi satu fasa yang lebih teruk. Kita tak nak sampai tahap macam tu. Betul tak? Siapa nak hidup dalam keadaan stres? Semua orang tak nak kan? So kita yang kena set minda kita. Contohlah kita bangun pagi, kita kena set dalam diri kita, dalam minda kita. Okay, hari ni aku nak jadi anak yang baik. Hari ni aku nak jadi abang yang baik. Contoh, abang yang baik macam mana? Adil kepada semua adik-adik. Contoh, kalau nak nampak lebih bagus macam kes Iqmal tadi kan. Adik asyik main game je. Why don't join adik main game? Tapi bila masa buat kerja, ajak adik sekali. So sedikit sebanyak keadaan tu akan buatkan kita rasa lega. Dah tak rasa marah, tak rasa sakit hati. Betul tak? Mana Iqmal tadi? Sedikit sebanyak dia akan mengurangkan rasa dendam, marah. Okay. Sebenarnya kita ni sebagai manusia, contoh macam saya sebagai isteri, sebagai guru, sebagai kaunselor, saya yang dan awak semua contoh sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai abang, sebenarnya kita yang cipta suasana sekitar kita. Bila kita bangun setiap hari, bila kita dah setkan, contoh hari ni saya nak jadi kawan yang baik, contoh. Mungkin kita akan ambil langkah apa antaranya. Kalau kita nak jadi kawan yang baik, wish birthday kawan, betul tak? Take care, tanya khabar. Itu kita yang set. Kalau kita set, contoh kalau kita set, aku geram dengan member aku, terasa hati tak nak cakap apa-apa dah. So kita diamkan diri je. Apa yang kita dapat dari situ? Biha dapat apa Biha macam tu? Lagi rasa macam sakit hati lah. Lagi rasa sakit hati kan? Geram je. Nanti perasaan tu akan jadi berlarutan dan dia akan memberi kesan yang lebih teruk. Betul? Okay. Macam mana kita nak set kita punya minda, kalau dalam sebenarnya istilah dia adalah minda positif. Minda positif ni yang akan bawa kita kepada hidup yang lebih best, hidup yang bermakna. Macam mana? Dia ada cara yang mudah. Contohlah kan, kita boleh gunakan satu kaedah di mana
kita tulis atas kad, buat kad kecil-kecil kan. Macam nota kecil tu, buat kecil-kecil, tulis perkataan positif. Hari ni saya nak jadi pelajar cemerlang, nak jadi anak soleh, nak berjaya dunia akhirat. Sebenarnya kita boleh bawa ke mana-mana dan kita sentiasa baca. Kenapa kita kena sentiasa baca? Supaya dia dapat membangunkan semangat kita lah. Okay, kita dapat bangunkan semangat kita. Sebenarnya, bila kita selalu tengok apa yang kita tetapkan. Okay, contohnya sebenarnya benda ni adalah matlamat, goal kan. Goal kita hari tu kita nak jadi apa? Katalah goal hari tu nak jadi kakak yang baik. Contoh. So, melalui kad yang kita buat tu, lama kelamaan kita kerap tengok, betul tak? Kita kerap tengok, kerap baca. Otak kita ni, dia akan stimulus. Dia akan stimuluskan apa yang kita tengok dan apa yang kita baca. Dia sebenarnya adalah salah satu cara kita melatih otak kita. Okay, minda kita di mana bila minda kita dah terima, okay, saya nak jadi pelajar cemerlang katalah buat dalam masa 2 bulan sepanjang semester. Kita stimuluskan benda tu. Dan otak kita dah ada rangsangan tu, jadi pelajar cemerlang, jadi pelajar cemerlang. So dia akan membuatkan kita untuk bertindak balas untuk jadi pelajar yang cemerlang. Okay. Nah, sebab tu kita kena buat selalu sebagai dia adalah latihan minda. Okay. Ada yang nak tanya macam mana lagi? Soalannya? Belum lagi tak ada soalan. Okay. Okay. Kenapa bila otak kita dah terima stimulus tu, kita akan bergerak ke arah tindakan, betul? So sebagai pelajar, nak jadi pelajar cemerlang, apa tindakan yang biasa Nabiha dan kawan-kawan buat? Contoh, boleh bagi contoh kat Madam? Saya akan start lah macam buat jadual waktu, macam siang kita buat apa, malam kita buat apa, supaya lebih masa kita terurus lah untuk study ke, untuk pergi makan, untuk release stress. Okay. So bila kita dah tahu apa yang kita nak kan, so kita memang kena train kita punya minda dia melalui goal card tu, dan juga kita kena selarikan dengan tindakan. Jangan ada goal card je tapi tak buat apa-apa tindakan, pun tak ada guna jugalah. Mungkin otak tu stimulus tapi tidak ada tindakan, pun tak kena juga. So kita sebagai pelajar, sebagai anak, kita memang kena ada tindakan yang kita kena susuli daripada hasil daripada goal card yang kita buat. Okay, satu lagi, kalau kita nak hidup kita best, sebenarnya kita kena apa? Nabiha kalau selalu nak rasa, katalah satu hari tu nak jadikan suasana tu best, apa yang selalu Nabiha buat? Saya buat satu aktiviti yang semua orang suka lah. Okay, contoh aktiviti yang semua orang suka, okay, antaranya kalau Ikmal tadi saya rasa game lah. Yang lain tu saya tak pastilah. Contoh macam baru-baru ni saya adalah ajak macam family saya keluar jogging sama-sama, kita spend time. Macam tu lah. So maksudnya antara kita akan fikirkan perkara-perkara yang membuatkan hati orang lain senang, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan yang kita pun boleh terima keadaan tu. Suka tak pergi jogging tu? Atau sekadar kita nak ikut kawan, sekadar nak memenuhi memenuhi orang kata peers punya, ada satu perkataan, peers punya kehendak kan. Kalau kita nak join that group, kita kena jadi macam diorang. Adakah begitu? Tak. So kita kena, maksudnya kita kena sama-sama lah. Maksudnya apa saja yang kita buat, maksudnya mesti hati kita pun orang kata positif, juga dia akan memberi kesan kepada orang sekeliling kita. Okay, tadi cuba Biha bacakan komen Ikmal tadi. Saya nampak tadi apa yang Ikmal cakap. Ikmal kata saya suka makan madam, jadi saya masak dia orang makan. Okey lah. Tu antara perkara yang tu lah, kita membahagikan perut orang Ikmal. Bagus tu. Nabi pun kata antara perkara yang baik adalah bila kita memberi makan kepada saudara kita. Okay, good job lah tu Ikmal. Antara benda yang
menyenangkan perut sendiri dan juga menyenangkan kawan-kawan. Okay, adik-beradik. Okay. Okay, bila kita tetapkan goal, sebenarnya macam goal card tu, kita sebenarnya kita tetapkan matlamat kita kan. Okay, sedikit sebanyak bila kita kerap buat goal card ni, kita juga belajar membuat keputusan pada masa yang sama. Hari ni saya nak jadi kawan yang baik. Kita yang buat keputusan sendiri, bukan kawan kita yang suruh kita jadi kawan yang baik. Okay, tetapi kawan, maksudnya kita sendiri yang set. So sedikit sebanyak bila dalam kehidupan, contohlah nanti you all semua nak sambung degree kan? Nak sambung degree tak? So bila kita dah biasa buat goal card, bila goal card ni maksudnya kita dah ada matlamat dah apa yang kita nak capai. So bila dah biasa, so bila nak buat pemilihan kursus, pemilihan universiti, kita dah biasa untuk membuat keputusan sendiri. Okay? Walaupun bukanlah maksudnya buat keputusan sendiri dengan membuta tuli, maksudnya tak rujuk. Maksudnya kalau sama belajar biasa orang rujuk kaunselor, rujuk kakak-kakak. Betul tak? Yang dah ada experience sama belajar. So maksudnya kita dah latih. So kita tak adalah macam semua benda parents nak kena tunjuk apa you kena buat, you kena pilih kursus ni, kursus macam ni. Tak perlu dah. Sebab bila kita kerap ada, orang kata kita kerap ada goal, kita ada matlamat hidup. So kita tak akan menyusahkan orang lain dan kita tahu apa yang kita nak. Sekarang contohlah, sekarang dalam tempoh Nabiha sekarang semester berapa? Semester 5 dah habis, sem depan sem 6. Semester 6 kan? Tu semester akhir Okay. Betul. Apa goal matlamat semester akhir Nabiha yang dah terfikir sekarang ni? Ada tak dalam minda? Ada. Mestilah saya nak dapat pointer yang bagus dengan cemerlang, betul tak? Betul. Nak masuk UP. Okay. So, maksudnya bila dah daripada awal dah latih kita punya minda untuk buat keputusan, untuk tetapkan matlamat, untuk wujudkan suasana di sekeliling kita, maksudnya kita boleh bergerak atas kapasiti sendiri. Tidak perlu dah parents tu, sebab parents pun kita faham, parents ada banyak tanggungjawab, ada banyak perkara nak fikir. So kita dah tahu dah apa yang kita nak. Sebab kita dah ada matlamat, dah ada goal. Okay? So lagi satu saya nak tambah, bila kita dalam kehidupan seharian kita ni, sebenarnya kita nak positif tu datang sebenarnya dari mana? Positif tu dari mana? Dari orang sekeliling kita pun ya juga. Dari orang sekeliling satu, yang kedua dari diri kita sendiri. Betul tak? Betul. Kita nak orang positif, kita pun kena positif. Ini orang baru pagi-pagi sampai je kat kelas, kau kenapa pakai tudung sengit ni? Positif tak tu? Member tu kebingungan kantuk lagi kan? Macam mana tu? So kita pun kena jaga suasana, jaga kita punya adab, kita punya cara bercakap. Kadang-kadang ada orang dia boleh terima as a gurauan, ada orang dia sendiri hati. Okay? So kita apa-apa pun kita yang kena startkan dengan diri kita sendiri, positif. InsyaAllah bila kita sendiri positif, feeling kita pasti akan positif. Itu je dia punya kunci. Yang selalunya diri. Kalau diri kita start negatif, keliling kita pun akan impact negatif. Okay. So sekarang tadi kita dah sebut pasal skill buat keputusan. Kita ada kena ada goal seharian. Walaupun orang selalu cakap goal ni 5 tahun sekali. Contoh habis diploma 3 tahun sekali, next goal apa. Tapi sebenarnya kita kena tetapkan goal kita hari-hari, matlamat hidup kita hari-hari. Hari ni kita nak jadi, contoh hari ni saya nak jadi anak yang baik, besok saya nak jadi anak yang ringan tulang, basuh pinggan, lusa saya nak jadi anak yang rajin, mop lantai, betul tak? Kita kena setiap hari perbaharui kita punya goal kehidupan tu. Ada orang juga dia akan tetapkan goal kehidupan dia, okay. Contohlah PKP ni, katalah seminggu dia nak habis 1 juzuk Al-Quran.
Ada orang sebulan dia bagi tempoh kat diri dia satu juzuk. Ada orang sebulan tu dia nak khatam terus. So sebenarnya setiap hari kita memang melalui fasa kita menetapkan gol kehidupan dan juga gol seharian kita. Okay, saya laju sangat ke saya cakap ni? Tak, okey je. Tak. Okay Okey. So yang penonton, viewer kita kalau ada apa-apa persoalan boleh kemukakanlah, nanti Nabiha akan bacakan. Soalan ke, pendapat ke, kita akan share lah dekat dalam sesi live kita ni. Okay. Satu lagi, tolong kita, maksudnya hati kita, maknanya minda kita, kita jangan ada dengki dengan orang. Cemburu dengan orang. Jealous dengan orang. Sebab apa? Bila kita dengki, kita tak akan dapat apa-apa pun. Okay? Kalau kita positif tu akan balik-balik kat kita. Kalau kita doakan orang, apa yang kita doakan tu biasanya dia akan comeback. Jangan doakan yang tak baik-baik pula. Benda tak baik. So kita memang kena perkara yang positif, yang baik sahaja. Dia lama-lama dia akan, kita mungkin tak perasan apa yang kita nak sekeliling kita kan. Tapi bila kita dalam diri kita, kita dah sematkan yang kita positif, insyaAllah sekeliling kita akan jadi positif. Okay, ada apa-apa soalan tak? Saya rasa macam laju je saya cakap. Belum ada lagi madam. Belum ada? Belum Okay. ada lagi madam. Ada tak sesiapa yang sekarang ni rasa hidup dia tak best? Ada tak yang rasa hidup dia sangat teruk, tak bernasib baik, orang lain hidup senang, mewah. Ada tak yang rasa hidup dia tidak bernasib baik? Macam tak ada je kan, rasanya semua okey kot. Tak ada siapa yang Tapi komen kan yang dia ada rasa macam tu, maksudnya anda semua adalah positif. Sangat hebat. Okay, so ada apa-apa persoalan yang nak diutarakan? Cepat sangat ke Biha? Pukul berapa dah ni? Baru 15 minit. 9.45. Lagi 15 minit. Laju sangat saya share. Tapi kan madam. Madam. Okay, teruskan. Kadang-kadang dalam fasa kehidupan kita memang kita akan rasa ke benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita akan rasa macam tak bernasib baik. Kadang-kadang kita rasa macam tu. Memang akan ada madam rasa macam tu. Normal. Perasaan tu memang akan ada. Sebab kita ni manusia. Okay, kita bukannya kita manusia. Memang Allah jadikan manusia ni memang ada perasaan dia, ada emosi dia. Okay, sebab tu kita ada hari kita rasa sedih, kita rasa letih, kita rasa fed up, kita rasa bingung. Tapi memang normal. Kalau tak ada rasa langsung apa-apa perasaan, itu bahaya. Okay, yang itu kena segera cari orang untuk bantu. Yang tak ada langsung perasaan, tu pun bahaya. Okay, sebab kita tak tahu apa yang dia rasa. Okay, kita teruskan kepada persoalan tadi. Soalan siapa tu, Nabiha? Daripada Puan Asma. Dia tanya macam mana kalau kita nak best dengan pensyarah-pensyarah yang serius? Macam mana? Ulang balik, saya kurang jelas lah suara. Macam mana? Lag sikit. Itulah dia macam lag. Memang lag. Line kat sini memang teruk sikit lah, minta maaf. Okay. Macam mana apa? Soalannya, saya tak okay. Macam mana kita nak best dengan pensyarah-pensyarah yang serius? Okay, dengan pensyarah ni sebenarnya kita kena tengok dia dulu. Sebab kita pun kadang-kadang kita boleh kalau contohlah kalau kita masuk kelas first time first time katalah semester 1, contohlah masa you all first masuk kelas. Masa first class kita masih tidak boleh nak dapat gambaran pensyarah kita ni jenis yang macam mana, betul tak?
baru Betul. sekali jumpa kan. Ha. Tetapi uh, selepas itu bila berlaku sesi pembelajaran kita akan lebih mengenali sama ada pensyarah ni garang, pensyarah ni tegas ataupun pensyarah ni boleh dibawa bergurau kan. So, kalau pensyarah-pensyarah yang serius ni kita kena tahu bila masa, saya rasa pendidik ni jarang lah yang memang sangat strict biasanya. Tapi kita kena tahu bila masa kita boleh bergurau dengan dia, bila masa kita kena macam dia serius, so kita kena ikut dia punya orang kata dia punya cara. Mungkin dia Dia punya serius rentak. tapi sebenarnya saya rasa dia tegas. Saya nak cakap kita kena pandai berinteraksi dengan pensyarah tu. Bila kita jadi pelajar kita kena jaga adab sebenarnya. Mungkin bila kita menjaga adab kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pensyarah yang serius ni. Okay? Dan juga kita juga kena ada sikap yang maksudnya kita kena terima situasi tu. Memang kadang-kadang orang dia memang macam tu lah dia. Okay? Kita tak boleh ubah dia tau. Sebab dia bukan kita. Kita yang kena berubah. Macam mana kita nak rasa seronok pergi kelas dia? Mungkin kita jadi pelajar yang rajin bagi respon bila dia tanya. Mungkin kita pelajar yang suka tanya soalan bila kita tak faham. Bukan kita hanya keras, dia dah keras, kita pun duduk diam keras dia kat situ. So mungkin itu antara cara yang kita buat lah. Tapi yang paling saya rasa yang paling penting sebenarnya bila kita jadi student, kita kena jaga adab nombor satu. Biasanya pensyarah dia akan jatuh hati dengan adab yang dipamerkan oleh pelajar itu sendiri. Dia automatically, jaranglah pensyarah ni bila student dia beradab, dia akan jadi lagi garang. Tu tak normal, tu pelik. Okay? Biasanya bila pensyarah ni, dia jumpa pelajar dia yang beradab, dia akan tone down dia punya sikap yang garang tu. Maksudnya dia punya attitude yang garang tu sikit sebanyak dia akan slow down. Bila kita sebagai pelajar kita pamerkan kita punya tingkah laku beradab, bersopan dan kita tahu kat mana kesesuaian bila kita berkomunikasi atau kita berinteraksi dengan pensyarah tu sendiri. Saya harap saya menjawablah soalan Madam Ahmad tadi. Afifah kadang-kadang rasa macam tu, rasa apa tu? Maksudnya soalan daripada soalan Kai. seterusnya? Daripada Kai dia soalan tanya. seterusnya Nabiha? Soalan daripada Kai. Dia tanya. Boleh tak Madam bagi kata-kata semangat untuk orang yang dia rasa dia tak ada sahabat? Dia minta kata-kata semangat daripada Madam. Okay. Okay Kai. Kenapa dia rasa dia tak ada sahabat? Sedangkan ramai orang yang tu. Sebenarnya kita kena tahu apa istilah sahabat pada sudut pandangan Kai sendiri. Macam mana? Okay. Tu ada lagi tu. Apa sudut pandang Kai sendiri kan? Okay, tapi tak apa. Kenapa kita selalu rasa yang kita ni alone? Orang kata alone kan? Kenapa kita selalu rasa alone? Sebab salah satunya kita yang set dekat kepala kita. Kawan dia tu tak nak kawan aku ni alone, tak ada orang suka, tak ada orang nak kawan dengan aku. Tapi kenapa kita yang tak mulakan untuk berkawan dengan orang? Kenapa kita nak harap orang yang jadi sahabat kita tapi kita sendiri tidak bertindak balas sebagai sahabat? Contoh, kalau kita nak berkawan kita mesti caring dekat kawan-kawan kita, betul tak? Betul. Betul tak? Kalau kita nak ada sahabat. So, betul. Dia kan automatik tau bila kita berkawan ni. Contoh si A dia caring dekat B. Walaupun pada asalnya B ni tak peduli pun kat dia. Tapi lama kelamaan si B ni akan caring juga kat dia. Kenapa? Dia ada rasa dia dihargai oleh A dan dia akan buat apa yang A buat dekat dia. Sebab tu
dalam kehidupan, kenapa kita kena bagi dulu dekat orang. Contoh, kita nak orang suka kita, orang kawan dengan kita. Kita lah kena tegur orang dulu, tanya khabar, sembang-sembang. Kalau kita diam, dia moncong, dia orang pandang pun buat muka menjeling. Apa nak kawan dengan kita? Ha, kita nak orang caring kat kita, kita yang kena mulakan dulu tindakan kita. Okay? Dia sama juga, sebenarnya kita set dalam kepala kita. Aku nak ada sahabat. Apa bila kita dah set dalam minda kita, aku nak ada sahabat, aku nak jadi sahabat yang baik. Apa tindakan yang kita? Contoh, antaranya bila birthday kawan, kita sambut, kita bagi hadiah, kita wish lah. Sekarang kan teknologi orang wish dekat IG, betul tak? Betul. Hadiah. Itu antaranya kenapa bila kita buat kat orang, insyaAllah dia akan return back dekat kita. Dan masa tu baru kita akan rasa kita ada sahabat. Tapi sebenarnya yang paling penting kita mulakan dulu untuk jadi seorang sahabat, baru akan wujud sahabat yang kita nak. Okay? Saya harap saya menjawablah soalan Kai tadi. Ada soalan lain tak? Ada, daripada Iqmal. Iqmal tanya, dia cakap walaupun kita seorang yang positif, cuba untuk spread good positivity, tapi kadang-kadang diri sendiri rasa unmotivated. Apa yang perlu dilakukan? Okay, maksudnya dia selalu bagi semangat dekat orang. Macam tu Saya salah faham soalan ni. Dia soalan tu. Dia selalu bagi semangat dekat orang, tapi kadang-kadang diri dia pun tak bersemangat, tak bermotivasi. Jadi apa yang dia perlu lakukan? Iqmal, itu perasaan yang normal. Sebab kita manusia memang kita ada fasa-fasa kehidupan yang kita seronok, biasa-biasa, sedih, down sangat. Okay. Kita suka motivasi orang. Itu memang perkara yang baguslah apa yang Iqmal buat tu. Kita motivate orang positif. Kita nak spread positif tu. Tapi kita sendiri demotivated. Okay, demotivated Apa yang kita buat? Kita kena set balik dalam minda kita goal. Apa yang kita buat, kita kena setting balik niat kita. Okay, so kalau kita rasa demotivated, mungkin akan ada kawan-kawan yang akan bagi motivasi pula kat kita. Maksudnya macam tu. Tapi memang normal untuk kita rasa, kita manusia, kita normal rasa penat, rasa give up, rasa letih, rasa sedih. Semua tu normal. Tapi kita kena refresh balik. Sama macam kan setiap kali kita solat tu, sebenarnya kita refresh balik diri kita. Kita refresh balik semangat kita, kita punya down kita, semuanya kita akan refresh balik. Antara salah satu cara yang kalau orang Islam adalah solat. Okay. Dia akan membantu kita naikkan balik kita punya orang kata kita punya motivasi, tahap motivasi. Itu antara caranya lah. Tapi biasanya bila kita sendiri rasa demotivated tu, kita sendiri kena upgrade diri kita. Maksudnya kita start balik, setting balik kita punya goal kehidupan kita, matlamat kita hari tu apa. Sebab kita manusia memang kena selalu refresh. Kita bukannya perasaan kita macam tu statik kan? Tak. Sebab tu kita kena refresh balik perasaan kita, barulah kita akan bermotivasi semula. Saya harap saya menjawablah soalan Iqmal tu. Semoga terus menyebarkan orang kata positive vibe tu dekat kawan-kawan. Dan insyaAllah pasti positive vibe tu akan kembali kepada awak Iqmal. Okay? So soalan Nadiha daripada Afifah, dia tanya kenapa bila dia dah buat macam-macam untuk seseorang tapi dia tak dihargai. Okay. Macam saya jawab tadi sebenarnya, soalan ni saya dah jawab tadi sebenarnya. Okay. Sama macam kita bila kita tadi yang si Kai tanya perasaan, kenapa rasa alone, tak ada kawan. Okay. Tapi bila kita dah buat macam-macam, sebenarnya niat kita buat tu nak dapat apa? Nak dapat apa? Balasan daripada orang tu. Kita nak dapat balasan. Sebenarnya bila kita buat sesuatu, kita tak boleh harapkan balasan
Okay, balasan yang return yang saya cakap, contoh bila kita positif dengan orang, positivity tu akan balik dekat kita. Memang kita harapkan yang tu. Tapi kita tak boleh harapkan sepenuhnya. Kita kena harapkan dia sebenarnya kalau kita nak lancar sebenarnya kita kena harap reda Allah Subhanahu Wa Taala. Reda Tuhan. Okay, keredaan tu. Sebenarnya bila apa yang kita buat, kita serahkan dekat kita punya Maha Pencipta. Sebab dia yang akan tentukan hati manusia, Allah yang pegang. So kita ni, kita sebar je kebaikan. Buatlah walaupun orang tak balas balik kebaikan yang kita buat, tapi kita terus berterusanlah sebarkan kebaikan sebab Allah janji kan, kalau kita buat baik, dia akan tambah. Betul tak? Dia akan ganjarkan lagi. Cuma mungkinlah kita ni tak nampak cara apa yang Allah sampaikan dekat kita. Mungkin walaupun kita, okay contoh saya buat baik dengan si A, B, B, C, D ni, tapi diorang macam buat tak heran je dengan saya. Tapi Allah return balik, oh, exam senang jawab, lepas tu tak ada masalah assignment, dapat group assignment yang best, kan? Lepas tu sihat sangat berharga tau sebenarnya. Okay, so nanti kita next lah. Okay, so mungkin inilah yang kita return dia sebenarnya. Dia tak adalah 100%. Contoh, macam kita buat baik dekat A, B akan buat baik kat kita. Dia mungkin akan buat tapi caranya berbeza. Dan mungkin juga dia tak buat tapi Allah hantar dengan benda yang berbeza. So kita sebenarnya dalam kehidupan ni kita kena tengok, jangan tengok satu aspek je. Contoh kalau aku buat baik dengan si A ni, si B ni, B mesti buat baik dengan aku. Tak. Ada lagi orang C, orang D yang akan buat baik dengan kita. Kita tak boleh harapkan 100% dia. Sebab tu bila kita buat baik dengan orang, kita serahkan kepada Allah. Kita tak boleh expect apa yang kita buat kat orang tu, macam tu lah kita dapat. Tak boleh lah. Contoh, birthday saya, Iqmal hantar kek Baskin Robin. Tapi Iqmal takkan nak harapkan saya hantar balik dekat dia kan? Tak tahu kan? Okay. So macam tu lah contoh dia. Kalau kita buat benda, kita serahkan kepada Allah. Cara dia nak return kat kita tu macam mana. Cuma kita sebagai manusia kita kena tengok dari pelbagai sudut sebenarnya. Okay, kita tak boleh fokus satu sudut. Okay, kena nampak orang kata hikmah yang Allah bagi ni sebenarnya sangat luas dalam kehidupan kita. Okay. Betul. Okay, so saya harap saya jawablah soalan Afifah tadi. Okay, soalan seterusnya, macam tu. Dah tak ada soalan tapi ada quotes lah daripada Hafiz. Dia kata, mungkin sering berseorangan tapi mustahil kita bersendirian. Betul. Saya pun setuju dengan statement yang dibagi ni. Sebab kita satu, ada Allah Maha Pencipta. Yang kedua, mesti kita ada keluarga. Kalau tak ada keluarga pun kita ada kawan-kawan. Kita ada jiran tetangga. Kita ada ramai orang sebenarnya di keliling kita. Cuma macam mana kita nak berinteraksi dengan diorang, macam mana kita nak wujudkan hubungan yang harmoni dengan orang di sekeliling kita. Dengan cara macam saya cakap tadi lah, positif. Kena start positif, kena ada orang kata goal card, mesti ada matlamat sebab yang tentukan kita punya kehidupan setiap hari adalah diri kita sendiri. Bukan si A, bukan B, bukan C, tapi diri sendiri. Apa pun kita buat, diri sendiri, betul tak Nabiha? Betul madam. Dia takkan sebenarnya kalau kehidupan yang kita lalui hari-hari ni, kita yang tentukan. Okay? Kita tentukan apa keadaannya, tetapi Allah yang menentukan semuanya. Jangan cakap, aku tentukan hidup aku. Tu salah pula Kang, ajaran saya. Bukan. Memang kita tetapkan goal apa kita nak hari-hari, tapi yang akan menjadikan benda tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena pegang lah. Okay? Macam ayat yang Hafiz share tu tadi, betul. Kita mungkin selalu rasa seorang tapi mustahil kita sendirian. Kiri kanan pun ada orang jaga. Okay? Malaikat, atid dan rahmat. Atid dengan apa lah? Alamak rakib. Tentulah. Okay? So, saya harap perkongsian kita malam ni dapat memberi manfaat lah dekat semua. Semoga kehidupan kita lebih positif.
Sebab kita nak melalui fasa PKP 2.0 ni bukan sesuatu yang mudah. Okay, saya faham para pelajar sangat tak sabar sebenarnya nak balik ke college, betul tak? Nak Betul Mila. balik kawan-kawan, nak face to face dengan lecturer. Tapi keadaan tidak mengizinkan. Semoga kita boleh jadi orang yang positif setiap hari. Okay, untuk menjalani kehidupan kita sehingga berakhirlah kita punya pandemik COVID-19 ni. Dan saya pun berharap jugalah dapat jumpa para pelajar semula. Dan saya rasa tak ada apa lagi kot. Ada apa-apa soalan lagi tak untuk Ada ditanya? madam. Ada. Daripada Tak ada. Mirza tapi dia kata dekat Q&A. Madam. Oh, Q&A. Okey, Ha. sekejap saya tengok. Sekejap Mirza tanya tadi. Oh, alamak. Hebat soalan Mirza ni. Macam mana nak tegur lecturer yang main lepas tangan je dalam mengajar? Okey. Ni kena skillful ni Mirza nak tegur lecturer ni. Sebab apa-apa pun mereka adalah murabi, guru, pendidik kan. Tapi mungkin kita boleh ambil langkah contoh sembang dulu. Dia kena step by step. That mean kita tak boleh nak tegur pensyarah kita tu kat depan muka terus. Sir lah ni, madam lah ni. Ajar kita orang tak apa-apa je. Bagi arahan last minute, bagi assignment last minute. Bila kita orang nak buat macam ni ke lecturer? Tak boleh lah tanya macam tu. Itu dah tak hormat dengan pensyarah, tak hormat dengan murabi kita, pendidik. So as kita sebagai pelajar ni kita kena tahu cara macam mana kita nak mendekati pensyarah tu dulu. Sebelum kita nak menegur dia, kita kena dekati dia. Macam mana nak dekati dengan pensyarah? Okey. Bisa ada teknik dia. Tanya khabar, hantarlah apa-apa, coklat ke. Lepas tu bersembang, tanya tentang assignment, tanya tentang, contohlah subjek kan, you rasa dia mengajar macam tak sambil lewa. Apa yang you nak tanya? You keluarkanlah soalan-soalan brilliant yang membuatkan pensyarah tu, kalau saya nak jawab ni, saya kena study juga ni. Maksudnya kita kena ada step by step. Maksudnya kita tak boleh terus terjah pensyarah tu, dia seolah-olah macam dia langsung tak bertanggungjawab. Kita sebagai pelajar, kita kena jaga adab kita sebagai pelajar. Tapi kita kena dekati dulu pensyarah. Betul ke dia sambil lewa? Mungkin dia banyak tugasan lain. Kita pun kena memahami situasi pensyarah tersebut. Tapi kita boleh maklumkan dekat pensyarah. Contoh dia beri tugasan assignment lewat kan. So kita boleh minta, maksudnya minta dia explain. Macam mana kita nak buat. Tak adalah kita terus, dah lah bagi dia lambat, nak cepat, tak boleh lah. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena step by step. Sebenarnya pensyarah ni kita kena kenal dia dulu. Orang kata kita kena cari dia punya key point lah. Kita nak tanya dia tu, kita kena ada key point. Maksudnya tak boleh terdedah, kita kena step by step. Cuba kenali dia, fahami dia karakter, sebab manusia ada banyak karakter. So kena fahami dia dulu, barulah you boleh bertanya tentang dia. Dan jangan tanya direct macam seolah-olah kita pensyarah atau pengajar yang tidak bertanggungjawab. Cuba lontarkan soalan yang membuatkan dia berfikir tentang subjek. So biasanya kita bagi soalan yang lebih mencapai. Sekarang ni dia rasa saya ni maksudnya saya tak boleh main-main. Okay, saya tak boleh mengajar lewa. Saya akan bagi signal dekat situ. So saya harap tips yang saya kongsikan dekat Mirza ni juga boleh digunakan oleh semua pelajar lah. Kita dengan pensyarah, first benda kita jaga adab. Sebab tu saya banyak kali saya katakan adab dengan pensyarah. Jadi kita jaga adab, kehidupan kita akan jadi lebih seronok. Lebih, orang kata lebih best, lebih positif. Okay, so ada apa-apa lagi soalan tak?
Ada daripada Ikmal lagi, madam. Banyaknya soalan. Okay, anak saya dah ni dah tu. Okay. Dia Okay, saya tanya. rasa last soalan. Okay, dah Okay. habis masa tu. Dah habis masa ni. Ha, dah ke 10 lah. Okay, okay. Boleh, satu soalan lagi. Okay, So, anak soalan dah. saya dah. Okay. Ikmal tanya, ada tak cara untuk kita tegur kawan atau classmate kita tapi dia selalu cepat terasa hati, dan kadang-kadang bila dia terasa hati, dia main situasi yang agak kurang sedap didengar. Okay. Alright. Okay, okay. Okay, macam ni cara kita nak tegur kawan kita. Okay. Kawan pun kita kena baca karakter dia. Okay, harap maaf. Iklan 2 minit. Okay. Okay, macam ni. Kalau kawan, kita kena baca juga karakter dia. Sama juga macam Syarah. Kita kena kenal dulu kawan kita tu. Kenapa dia bagi reaksi yang macam tu. Sebab manusia ni, dia akan bertindak balas terhadap apa yang berlaku dekat dia. Okay. Kita nak tegur, kita kena faham dulu. Dia ni boleh tegur secara gurau ke, dia ni boleh tegur secara depan orang ramai ke, dia ni memang jenis yang kita boleh tegur personal. Okay, maksudnya ada orang, dia prefer dia ditegur face to face. Maksudnya dia sendirian, dia tak nak ada kawan-kawan lain dengar, dia tak nak, bila kawan-kawan lain dengar dia akan rasa malu lah kot kan, orang lain dengar. So, maksudnya kita kena kenal kawan kita tu. Memang kena kenal. Kawan kita ni katalah dia jenis cepat terasa. Oh, pergi minum-minum dulu. Sambil minum, sambil bercakap, sambil tegur. Dia sebenarnya kita kena faham karakter manusia. Itu pun nanti satu ilmu yang kita memang kena belajar lah. Macam mana kita nak faham tingkah laku seseorang. So sebagai kawan, kita dah tahu dia memang jenis sensitif. Kita dah tahu dah dia seorang yang sensitif. Habis apa yang cara kita nak buat? Maksudnya kita dah tahu dah karakter dia. Contohlah Nabiha jenis yang macam mana. Nabiha jenis okey je. Kalau cakap pun dia boleh terima. Dia tak ada cepat sentak. Okay, yang contoh Ikmal sensitif. Sensitif sangat. Sebab kita nak merajuk kan. Kena cari maksudnya kena guna pendekatan yang berbeza. Kita tak boleh guna satu pendekatan untuk semua orang. Maksudnya kita memang kena tahu karakter orang tu dan juga situasi dia. Baru kita faham keadaan dia. Sebab sebenarnya kita selalu misunderstanding orang tu. Kita tak tahu pun pasal dia. Kita pergi-pergi terjah dia. Sound dia setepek. Bahasa budak sekarang kan, kena setepek. Tak boleh macam tu. Sebenarnya kita kena kenal orang tu. Kena, contohlah ada berlaku salah faham kan. Sebenarnya bila kita dengar salah faham antara A dengan B, C tak boleh terus buat kesimpulan. Katalah dia dengar cerita A dia terus jump to conclusion. Tak boleh, salah tu. Sebenarnya dia kena dengar kedua-dua pihak dan kena faham dua-dua punya karakter macam mana. Baru cepat, baru kita tak akan ada salah faham dekat situ. Okay, so dalam bab menegur, kalau Islam dia kata bil hikmah, tegur dengan ayat-ayat yang baik pun kena juga. Jangan tegur orang guna ayat yang kasar, ayat yang maki hamun. Tu saya kata tadi, tak semua orang boleh terima. Bila kita gurau kasar, ada orang tak boleh. Ada orang boleh. Sebab tu kita kena faham kawan-kawan kita tu macam mana sebenarnya dia. Bila kita berkawan dalam ramai-ramai ni macam Nabiha kan. Nabiha faham tak? Afifah tu macam mana? Faham sikit lah, madam. Buat macam mana? Hai macam mana? Ikmal macam mana? Kita kena faham orang baru kita boleh tegur dia. Kita tak boleh guna satu cara untuk semua orang. Pukul rata tak boleh. Sebab manusia kan berbeza, manusia unik. Kita ni semua tak sama. Takkan ada seorang pun yang sama dengan kita. So bila kita nak tegur, kita kena tengok kawan kita macam mana, kita pun boleh tahu karakter kawan, barulah kita susuli dengan tindakan. Okay, Fifa dah gelak dah saya bagi contoh dia tadi. Okay, ada yang lain tak? Tak ada dah. So saya simpulkanlah, kita kalau nak hidup kita best, kita kena tetapkan matlamat kita kena sentiasa positif,
kita kena hargai orang keliling kita dan juga kita sendiri kena sebarkan positive vibe tu kepada orang. Baru hidup kita akan jadi best dan seronok. Okay, saya rasa tu sahajalah kot perkongsian saya malam ni. So saya harap dapat memberi manfaat dan orang kata panduan sedikit sebanyak kepada semua penonton penonton. Okay, so semoga tu je lah kot. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik, jaga diri, stay safe. Semua sekarang ni hari ni diumumkan seluruh Malaysia adalah PKP kecuali Sarawak. So jaga diri masing-masing, jaga jarak, jaga orang kata apa ni, 3 perkara tu. So insyaAllah sama-sama lah jaga diri masing-masing untuk menghadapi pandemik COVID-19 ni. So insyaAllah kita akan jumpa lagi hari Khamis insyaAllah. Okay. So Nabiha, apa-apa nak cakap kesimpulan sebelum kita tutup kesimpulannya hari ni? Terima kasih Madam sebab sudi kongsikan ilmu pada malam ini. Jadi itu sajalah daripada DRS KPMBM dan juga UBKK KPMBM. Terima kasih kepada semua penonton. Saja. Terima kasih Biha. Assalamualaikum. Salam. Bye Ikmal. Okay dah adik, meh. Dah.